Baik, terima kasih Sahi. Keseluruhan fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak sepanjang 786 km kini telah siap 78%. Timbalan Menteri Kejaraya Dato' Arthur Joseph Kurup mendedahkan ini melibatkan beberapa pakej dan seksyen yang telah dibuka kepada pengguna jalan raya, termasuk pakej Teluk Melano ke Sematan yang telah siap sepenuhnya pada 6 Januari 2019 dan seksyen Julau bagi pakej kerja 7 Persimpangan Bintangor ke Persimpangan Julau pada 28 Oktober 2021. Selain itu, ujarnya seksyen serian bagi pakej kerja 3 Bulatan Serian ke Balaringin telah disiapkan pada 4 Disember tahun lalu dan seksyen Nyabau bagi pakej kerja 10 Simpang Nyabau ke Sungai Tangap pada 26 Januari tahun ini. Dato' Arthur menambah tarikh siap keseluruhan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak Fasa 1 mengikut terma kontrak ialah pada penghujung tahun ini, namun pandemik COVID-19 telah memberi kesan ke atas kemajuan kerja dan kos pembinaan projek tersebut. Sehubungan dengan itu, beberapa pakej akan mengalami sedikit kelewatan dan anggaran tarikh siap akan melangkaui suku pertama tahun 2023. Dato' Arthur berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi di persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut beliau lagi, Kementerian Kejaraya dan Jabatan Kejaraya Sarawak akan sentiasa memantau dan membuat pelbagai pelan mitigasi, antaranya penyelarasan semula jadual pembinaan dan lanjutan masa bagi memastikan kelancaran serta kelangsungan beberapa pakej projek agar tarikh penyiapan tidak terlalu jauh daripada tarikh asal. Ini termasuk memantau prestasi kemajuan projek secara berterusan melalui lawatan berkala dan sesi libat urus bersama kontraktor serta perunding bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek. Manakala bagi fasa 2 projek LPB Sarawak, Timbalan Menteri itu memaklumkan kerajaan telah meluluskan beberapa projek berimpak tinggi termasuk pelaksanaan jajaran Trans Borneo merangkumi jajaran fasa 2 LPB Sarawak yang telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu dan fasa 2 jajaran Sarawak Sabah Link Road SSLR yang merupakan kesinambungan fasa 1 SSLR bagi menambah baik jaringan jalan raya dari Miri, Limbang dan Lawas. Saudara, pemimpin komuniti yang dilantik kerajaan perlu mengamalkan sikap menyeluruh inklusif dalam melaksanakan perkhidmatan mereka. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Ming Ti, perkhidmatan diberikan seseorang pemimpin komuniti perlu dilakukan tanpa memandang latar belakang agama, kaum dan sokongan politik penduduk yang datang meminta bantuan mereka. Michael Tiang Ming Ti turut menekankan sikap berkhidmat tanpa pilih kasih itu amat penting kerana setiap penduduk yang datang berjumpa mereka bukannya sekadar datang tanpa tujuan dan mengganggu tetapi datang mengharapkan bantuan pemimpin komuniti. Tegasnya, perkhidmatan yang baik perlu sentiasa diamalkan kerana penduduk memberikan harapan tinggi kepada wakil-wakil daripada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS setelah parti itu mendapat mandat besar pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang lepas. Jelasnya, walaupun terdapat isu yang diutarakan penduduk tidak dapat diselesaikan segera, namun beliau percaya jika ada isu besar yang tidak dapat diselesaikan di peringkat pemimpin komuniti, mereka boleh membawa kepada peringkat wakil rakyat. Of course, we cannot solve 100% everything one go, but at least we show to the people that we want to help, and they also can understand certain issues are just impossible to resolve. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis penyerahan sijil lantikan kapitan kepada 5 orang kapitan di Dun Palawan. Majlis yang diadakan Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Sibu itu disaksikan oleh Residen Sibu Wong Hee Seng dan Pegawai Daerah Sibu Suhaili Mohamad. 5 kapitan yang dilantik ialah Ling Swee Hing, Lo Mong Ing, Tiang Ni Ping, Ni Ngaleh, Yong In Kai dan Tiang Mi An. Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex Kampus Kuching bersedia untuk melatih pekerja industri berkaitan telekomunikasi dengan kemahiran teknologi 5G. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman berkata, ini kerana Sentex Kuching menyediakan latihan berkaitan 5G yang pertama di Malaysia. Training 5G ni, Sarawak akan jadi tempat yang pertama lah dekat Malaysia. We'll be
very advanced compared to the rest lah. Tempat-tempat lain pun tak ada dekat Indonesia, Singapura kan. Jadi maksudnya tadi kita akan jadi tempat untuk training 5G lah. As far as Huawei technology is concerned. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan program kursus jangka pendek Wireless and Microwave Hardware Installation di Akademi Digital Sentex Kuching. Jelasnya program tersebut adalah untuk meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja industri terlibat dengan projek-projek berkaitan jalinan digital negara seluruh Sarawak yang akan diteruskan semula selepas tertangguh akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, pengarah penghantaran dan perkhidmatan Huawei Alvin Liu mahu golongan belia mengambil peluang yang ditawarkan agar menambah kemahiran berkaitan 5G. So we have to build the 4G first, build enough power, build enough network. Then later, once the consumers start with 5G, it's easy to the smooth evolution. Kursus 5 hari berkenaan disertai 14 peserta daripada 5 buah syarikat telekomunikasi di Sarawak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi.